Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah. لا يسوق الخير إلا الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yang saya hormati Ustaz pengacara majlis, yang saya hormati Tuan Nazir, Ustaz Ibrahim, seluruh dan kuasa, tuan-tuan imam, pegawai masjid, para asatizah, alim ulama, mudah-mudahan Saudara Muhammad, pertemuan kita pada malam ini diberkati oleh Allah SWT. Saya tak sempat nak tukar maju lah ni. Tadi sangkut atas highway di 2 jam, stand still, duduk tempat semua 2 jam. Elok sampai depan saya sikit je, dalam berapa ratus meter je trailer terbalik, melintang jalan. 2 jam dan tunggu nak terkencing macam-macam dah, subhanallah. Dan saya cuma elok sampai tadi pukul 8 malam. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Cuma tadi program pukul 5 tadi terlepas, dah tak sempat. Patutnya sampai 2 jam awal tadi. Syukur pada Allah tuan-tuan, Allah selamatkan, dan perjalanan tadi kita sampai juga dengan selamat. Alhamdulillah dapat jumpa dengan tuan-tuan. Malam ni nak bincang satu tajuk yang sangat penting sebenarnya. Tajuk yang bagi saya, Sallallahu Alaihi Wasallam, saya pernah sembang dengan guru saya kata, pasal apa Allah jadikan umat Islam ni dia bergaduh sama-sama, dan pergaduhan dan perpecahan, pertembungan di antara sama-sama umat Islam ni dia akan berlangsung sampai hari kiamat. Kita rasa tak seronok kan, kita rasa tak syok, yang bergaduh ni sama-sama orang Islam sendiri. Bahkan ada di kalangan kita yang mengkafirkan di antara satu sama yang lain, sama-sama ahlul qiblah. Kita baca Quran yang sama, kita sembahyang menghadap yang sama, pada arah yang sama, arah kiblat yang sama. Kita menyembah Allah yang satu, tapi kita pecah belah. Tak faham kita. Dan kita rasa sangat risau. Alangkah cantiknya kalau kita duduk dalam satu situasi yang ibadat kita ni tuan-tuan tak ada isu kita nak bergaduh. Kita nak duduk, nak semayang, kita nak berzikir, kita nak buat ibadat apa, kita pun tak ada siapa nak kata apa, dan semua pun dapat duduk buat ibadat yang sama. Seronok kan? Seronok. Tapi sampai ke tahap tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita bergaduh sama-sama kita, bahkan sampai ke tahap kita mula mengkafirkan saudara se-Islam kita. Allah perintahkan kepada kita tuan-tuan untuk kita salli ala sayyidina Muhammad. Allah gambarkan dan sifatkan umat Islam ni sebagai satu umat yang satu. Allah sebut dalam surah Al-Anbiya ayat 92, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Allah sebut. Sallallahu alaihi wasallam.
Sesungguhnya ini adalah umat kamu, umat yang satu, dan aku adalah Tuhan kamu, maka beribadahlah kepadaku. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan anak-anak muridnya seperti Imam Mujahid dan Sa'id bin Jubair dalam mentafsirkan ayat ini, mereka berkata, agama kamu adalah agama yang satu, yakni Islam. Imam Hasanul Basri pula berkata, maksudnya adalah sunnah kamu adalah sunnah yang satu. Kita, agama kita, rujukan kita Al-Quran, rujukan dan panduan kita ialah hadis Nabi SAW, sunnah satu. Maka tak patut sungguh untuk kita bergaduh sama-sama dengan kita. Kita ni cukup-cukuplah bergaduh, tuan-tuan. Semua benda kita bergaduh. Orang Islam ni cari saja jalan mana dapat nak pecah, daripada kita duk cari jalan-jalan untuk tang mana satu poin dan titik pertemuan kita supaya kita boleh duk ramai-ramai. Kita baru saja, tuan-tuan, baru-baru ni perhimpunan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perhimpunan terbesar tahunan dalam dunia, berhimpun seluruh umat Islam daripada seluruh dunia. Berhimpun di mana? Padang Arafah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pakai baju putih saja semua, tak boleh duk pakai baju warna lain, boleh lah salli sama, tapi tak afdal. Putih semua, pakaian sama, tak berjahit laki-laki. Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, hang tinggi mana, pangkat hebat mana, orang besar lagu mana, miskin ke kaya ke, putih ke hitam ke, kulit dia kuning ke, semua berhimpun satu tempat yang sama, sama levelnya. Kita ni ada beberapa jenis perhimpunan. Perhimpunan pertama, perhimpunan harian, sehari 5 kali main semayang berjemaah di masjid, berhimpun semua. Kemudian Allahumma salli ala perhimpunan mingguan, seminggu sekali, hari Jumaat, orang lelaki-lelaki wajib main. Salli ala sayyidina Muhammad, nama semayang Jumaat. Sebelum semayang dengar tazkirah dulu, dengar ceramah dulu, Tok Khatib naik ceramah sat. Kemudian perhimpunan setahun 2 kali, Hari Raya Aidil Fitri, Aidil Adha. Tak kira siapa, salli ala sayyidina Muhammad, lelaki ke perempuan ke, tua ke muda ke, termasuk yang haid pun disuruh mai untuk duduk dalam majlis yang namanya semayang Allahumma salli ala Muhammad Aidil Adha ataupun Aidil Fitri. Cuma tak boleh semayang lah perempuan yang haid, dan tak boleh duduk dalam masjid. Yang berikutnya perhimpunan tahunan yang kita namakan sebagai Padang Arafah tadi ni, yang di seluruh dunia mai berhimpun. Ini kesatuan umat, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh semayang, tuan-tuan boleh bayang tak kita ni pelik tak pelik kita ni? Kita semayang tadi, semayang elok, duduk dalam sama-sama aja. Tak ada seorang pi ke depan sikit, tak ada seorang pi ke belakang sikit, melainkan sama aja saf. Bau ni belaga bau kawan ni. Lah ni dah belaga bau dah kot sikit dah Ustaz lah. Itu bawa sejadah mungkin. Jangan duk siapa duk masuk pijak sejadah aku ni, macam ni dia buat kita. dulu apa ni, 1 meter seorang, tu memang jauh betul. Lepas tu dia bawa sejadah, dia bawa sejadah besar. Jangan siapa duk pilang ke sejadah aku. Ni kita tak tindih sikit sejadah dia buat macam ni kat kita tu. Kemeng lagi. Lah ni tu dah rapat semayang sah, bagus tak sejadah macam ni, bagus ni. Tak nak conquer dia seorang-seorang. Kita duk rapat bau ni, rapat bau. Selagi tuan-tuan habis semayang baca Fatihah sama-sama dalam semayang, buat rukun-rukun qauli, rukun fi'li sama. Tu imam kata rukuk, Allahu Akbar, kita pun sama-sama rukuk. Siapa pun tak ada bangkang tu imam, siapa pun tak ada nak menyalahi tu imam. Tu imam sami'allahu liman hamidah, kita semua bangun sampai bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Salli ala sayyidina Muhammad, salam sejahtera ke atas kamu. Ni salli Muhammad, bagi ucap doa kesejahteraan dan keselamatan kepada siapa? Ni orang duduk sebelah dia. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pula bagi salam pula, jawab pula, doa pula kat kita, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita doa kat dia, dia doa kat kita. Kawan ni doa, kawan ke doa, lawan tu doa pula kat kita. Kawan nu doa, kawan ni doa ni.
Habis-habis bagi salam, tu imam zikir, depa pun zikir sama tu imam doa, depa angkat tangan sama-sama aminkan doa tu imam. Lepas tu sallallahu ala Muhammad, selawat salam, keluar masjid berkelahi. Pelik tak pelik tuan-tuan? Keluar je masjid, tak sempat keluar masjid lagi, berkelahi dah. Oi, aku tak kenal dengan dia, oi dia tak ngam dengan aku, pahaman dia tak sama dengan aku, dia ni. Pelik kita tuan-tuan. Tuan-tuan tak rasa pelik kan? Allah sebut dalam ayat ni, Allah kata apa? Sesungguhnya ini umat kamu, umat yang satu. Dan aku adalah Tuhan kamu, kata Allah, maka beribadatlah kepada aku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syekh Abdul Rahman Sa'di dia menafsirkan ayat di atas dengan dia kata kesemua mereka itu iaitu para rasul berada di atas jalan agama yang satu, jalan yang satu serta Tuhan yang satu. Dan Nabi SAW menggambarkan keutuhan dan kekukuhan persaudaraan sesama Islam. Sebuah hadis riwayat daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mithlal jasadi inistaka minha minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma atau kama qala Rasulullah SAW. Perumpamaan golongan yang beriman atas sifat berkasih sayang, saling merahmati, saling membantu adalah seperti satu badan. Apabila ada anggota badan yang sakit, dia akan menyebabkan keseluruhan badan tidak dapat tidur dan akan jadi demam, kata Nabi SAW. Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis itu riwayat Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, Imam Ahmad. Ibnu Hajar Al-Asqalani dia menukilkan satu kata-kata menarik daripada Imam Ibnu Abi Jamrah dalam mensyarahkan hadis yang kita bacakan tadi. Dia kata apa? Secara zahirnya sifat rahmat merahmati, berkasih sayang, saling bantu membantu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ini meskipun mempunyai makna yang hampir sama, akan tetapi terdapat perbezaan tertentu padanya. Saling merahmati katanya, yang dimaksudkan dengannya adalah saling merahmati sesama mereka dengan ukhuwah, ukhuwah keislaman, dan bukan dengan sebab lain daripada dia. Tuan-tuan, dengar ni, kita ni kena kasih sayang sama-sama kita. Tahu pasal apa? Bukan sebab apa-apa, melainkan semata-mata pasal kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak kenal nama tuan-tuan. Tuan-tuan, dan mungkin tuan-tuan ada pun yang tak kenal saya kot lah. Tadi sambil-sambil berhenti duk potok-potok, duk jam kereta tu. Saya buka sunroof kereta tu, saya keluar nak ambil gambar dari atas tu, pose cantik kan. Auto jam, orang dah start keluar dari kereta dah, dia ambil gambar. Tahu-tahu bunyi dekat belakang kereta. Ustaz, kenapa? Turun Ustaz, turun. Ambil gambar. Sempatlah tadi posing gambar. Sempat lagi dia berkata saya. Kata Ustaz buat tazkirah tadi ni, Ustaz buat ceramah sikit. Tuan-tuan, Allah SWT, mungkin ada di kalangan kita yang duduk sebelah-sebelah kita ni tak kenal pun nama dia siapa. Tapi kita wajib berkasih sayang sama-sama dengan kita. Sayang ni tahap mana? Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tak sempurna iman seorang dari kamu sehingga dia kasih pada saudara dia sebagaimana dia kasih diri dia sendiri. Ulama bahas kasih tu macam mana. Nombor satu, apa saja kebaikan yang ada pada diri kita, yang kita nak kebaikan tu ada kat diri kita, kita nak kebaikan itu ada pada saudara kita. Nak buat ibadat, baca Quran,
bangkit tahajud, sedekah, apa saja benda baik yang kita nak buat dekat kita, kita nak kawan kita buat sama. Asal dia orang Islam ya, nama tak tahu, tak tepi. Macam mana kita nak buat baik, macam tu kita nak buat baik. Nombor dua, apa saja kemaksiatan yang kita tak mau ada dekat diri kita, kita tak mau kemaksiatan tu ada pada diri saudara kita. Maksudnya bila kita tengok ada saudara se-Islam kita buat benda yang tak baik, buat benda salah, kita kena tegur lah. Tegur kan? Pasal apa kena tegur? Pasal tanggungjawab kita sebagai seorang mukmin. Takkan sanggup seorang mukmin nak tengok saudara se-Islam dia masuk neraka. Sallallahu alaihi wasallam. Bila Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Syekh Mutawalli Sya'rawi kalau tak salah saya cerita, ada orang mai jumpa, dia kata wahai Syekh, boleh tak saya nak pergi dekat kelab malam tu, depa duk minum arak tu, ramai orang Islam duk minum arak kan, ramai orang Islam duk minum arak. Boleh tak Syekh saya pergi tu, pergi letak bom tu, mati orang semua, senang sikit. Tapi kan betul kan, mati orang senang sikit, bom kat tu. Sudah fikir lah pasal-pasal orang yang buat maksiat ni. Kita pun risau lah. Saya risau kan. Baru ni ada program Bon Odori, tuan tahu tak? Buat dekat satu stadium kat mana tu saya tak tahu. Subhanallah. Tuan-tuan baca tak? Bon Odori ni dia asal mana? Ada asal Jepun dia lah. Ada seorang anak murid kepada Buddha, anak murid dia. Dia mimpi mak dia, roh mak dia yang dah mati tu kena tangkap dengan hantu-hantu. Kena tangkap dengan hantu-hantu. Ini sejarah dia. Lalu dia pergi jumpa dengan guru dia, Buddha. Yang guru dia ni bila dia mati, dia buat dia punya apa? Buat dia punya patung yang untuk memperingati guru dia. Tu dia patung Buddha tu, asal daripada seorang tu lah. Lalu subhanallah, dan dia nasihatkan kepada budak ni, bila Allahumma salli ala Muhammad, nanti dia kata kamu bagi makan kepada ni orang-orang yang sami-sami ni, dia ataupun orang-orang faqih, orang alim depa tu, bagi makan dekat depa dalam tempoh beberapa hari. Dia pun buatlah jamuan tu, dia bagi makan. Kemudian bila bagi makan tu, sallallahu alaihi wasallam, dalam tempoh 3 hari dia mimpi lagi sekali mak dia tu telah dilepaskan daripada cengkaman hantu-hantu ni, dia lepas balik kepada alam dia. Tu sejarah dia. Tuan-tuan bacalah. Sallallahu alaihi wasallam. Yang tulis ni orang yang sahabat seorang yang duduk memang menetap di Jepun. Dia tulis sejarah macam mana Bon Odori ni berasal dan berpunca. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, bila terlepas saja mak dia tu, maka dia gembira, dia seronok. Dia pun menari, dia buat tarian-tarian tu, maka tarian tu dia akhirnya dijadikan sebagai salah satu daripada upacara yang terkait dengan kisah tersebut lah. Kemudian dalam tempoh 3 hari tu, mereka akan letak lampu-lampu, mereka akan buat apa semua tu dan sebagainya. Laluan jalan balik roh-roh orang yang telah mati di kalangan keluarga mereka tu untuk patah balik ke alam roh tu. Selepas berapa tempoh 3 hari tu, mereka keluar ke dunia. Dia ada kaitannya dengan agama Buddha, Japanese Buddha dia panggil, Japanese Buddha. Maka bila ada benda-benda yang berkait dengan agama, kita kata tak payahlah orang Islam duduk pergi campur, tak payahlah. Kita pesan ni bukan sebab kita bencikan upacara. Depa nak buat ikut suka depa lah, itu hak agama depa. Kita tak kisah. Depa hak agama depa, kita tak nak kacau, nak buat apa-apa lah. Apa nak menari ke, apa nak apa ke. Kita kena bezakan di antara apa yang disebut sebagai upacara keagamaan dan upacara kebudayaan. Bila ada apa-apa yang related dengan agama, kita kata man tashabba biqaumin fahuwa minhum. Nabi SAW kata, apa yang terkait dengan apabila kamu
sallallahu alaihi wasallam tasyabbuh, menyerupai satu kaum, maka kamu termasuk dalam kelompok mereka. Kita kata tak payahlah, tak payah dah. Tuan-tuan, 35,000 orang pi hari itu. Saya 30 ke 35,000 orang. Dan gambar-gambar yang diambil Iblis saja nak tunjuk anak-anak perempuan kita yang memakai tudung yang duduk dalam majlis tu. Kita nak kata apa? Patut kita yang duduk dekat kampung Seri Aman ni rasa risau pasal yang mungkin duduk dalam majlis tu lah anak-anak kita. Benda tak boleh, tetap tak boleh tuan-tuan. Kita nak habaq lagu mana, nak beritahu macam mana. Dan kita kena rasa susah hati. Tuan-tuan tengok berapa benda yang duk jadi semenjak ni beberapa kebelakangan ni. Orang dah mula boleh bercakap ikut suka apa depa nak bercakap. Dalam salih selamat. Orang nak hina apa saja apa yang depa nak hina. Dan bila kita komen dan bila kita respon, dia kata ini adalah kebebasan bersuara. Kamu menafikan kebebasan bersuara. Dia panggil freedom of speech. Kita duk kata kalau dalam bab sampai menghina agama dan menghina bangsa, ni bukan freedom of speech. Tak, kamu boleh buat macam-macam bentuk lawak lain, macam-macam bentuk joke. Boleh. Tapi jangan sampai duk hina agama orang, jangan sampai duk hina bangsa orang. Tuan-tuan, saya terbaca satu artikel. Saya nak cerita mana? Saya duk semenjak berapa ketika ni, dia risau ni tak kerti nak beritahu. Kita duduk pada waktu, tuan-tuan, ditulis dekat dalam tu. Dia kata, ada seorang tu yang komen, dia tulis artikel dia. Dia kata, I don't understand Muslims. Kita saya tak faham orang Islam dekat Malaysia ni. Kenapa kamu marah sangat bila orang nak kata, orang nak perli-perli dalam bab urusan agama? Kami tak ada masalah dia. Kami tak ada masalah apa. Kami nak pemain-pemain agama kami sendiri. Kami okey. Ada seorang tu dia tulis, dia kata, saya sangat respect kepada orang Islam. Yang tulis ni orang bukan Islam. Saya sangat respect kepada orang Islam. Dia kata, pasal apa? Pasal dia kata, macam mana orang Islam sangat sensitif dengan agama dia. Dia kata, kalau seorang Kristian, dia tulis, dia buh kat baju dia, Jesus is gay ke, dia tulis lah. Ni saya respon apa yang dia kata. Tulis tu, Jesus is gay, dia tulis tu. Kemudian dia berjalan dekat pasar raya, dia akan berjalan dengan selamat dan siapa pun tak kacau dia. Tapi cuba buat macam tu dekat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lepas dia keluar daripada tu, orang akan konfront dia, orang akan ambil tindak balas. Pasal apa? Pasal kita sensitif dengan agama kita. Memang kita diajar untuk jaga agama kita. Kita kata kalau kamu okey orang nak kata apa kat agama kamu dan kamu tak kisah, kamu punya pasal lah. Tak apalah, kamu tak rasa apa. Tapi kami berasa. Kami tak boleh. Orang kata kat agama kami, orang kata kat Nabi kami, kami tak boleh. Kami diajar untuk kami respons. Respon ni macam-macam keadaan lah. Paling tidak rasa gelisah, rasa tak selesa, rasa tak syok. Tuan-tuan, dan lebih menyedihkan bila benda ni berlaku di kalangan orang Islam sendiri. Allahumma salli ala Muhammad. Tak tahulah, risau kita tuan-tuan. Kita nak kutip duit madrasah nak dapat 1,000 sehari pun susah tuan-tuan. Nak buat sekolah agama, mereka tak sampai 3 hari dapat kutip 40,000. 40,000. Ada seorang dia menulis, dia kata apa? Allahumma salli ala Muhammad. Salih Syekh Muhammad. Kerisauannya ialah apabila ini akan menjadi satu tapak bahawa orang boleh menghina agama Islam ikut suka-suka sebab berapa ramai orang yang menunjukkan sokongan kepada mereka. Tak masalah. Cakap 40,000, okey, tak ada masalah apa. Kita buat crowdfunding, selesai. Ramai je orang nak bagi. Dan yang lebih menyedihkan, yang bagi itu ialah orang Islam sendiri. Islam yang bagi. Mana sensitivity kita terhadap agama? Tuan-tuan, kita duduk tahun 2022 ni, 10 tahun akan datang, apa akan jadi kita tak tahu ni.
10 tahun kena apa nak jadi kita tak tahu ni. Risau, memang risau. Anak-anak kita kecil-kecil tu. Macam mana depa nanti nak berhadapan dengan agama depa waktu tu? Macam mana nak pertahan agama dia? Macam mana mungkin waktu tu dia terpaksa untuk bersabar bila agama dia dicemuh dan dikata depan-depan. Dia tak boleh nak buat apa-apa. Mungkin waktu dia nak pertahan agama pun dia macam, saya tak tahu. Nabi SAW kata apa, Said Syaman? Orang yang duduk pada satu zaman ni, di akhir zaman ni, dia kata dia merasakan orang yang duduk sebelumnya itu lebih baik. Orang yang duduk, orang yang mai kemudian tu keadaannya lebih dahsyat daripada sebelumnya. Dan kita duduk pada zaman tu. Kalau depa kalangan saudara si Islam kita yang duduk jauh macam ni, apa kita kena buat? Kita kena nasihat. Kita nak tarik balik, kita kena ajak balik depa tu. Betul balik jalan depa, bukan sebab kita nak kata kita baik, tak. Pasal kita sayang kat depa. Yang ketiga kata ulama sayang ni apa? Apabila saudara si Islam kita melakukan sallallahu alaihi Muhammad, ada kelemahan dan kecacatan dalam urusan ibadat dia, kita usaha untuk perbetul. Tengok ada orang sembahyang tak betul, tengok ada orang yang buat ibadat tak betul, dia bawa kadang-kadang terikut dengan ajaran-ajaran yang salah. Kita usaha nak perbetul balik, bagi dia inline balik, bagi betul balik. Tegur, nasihat. Ada kadang-kadang orang sembahyang tak betul, nampak kita jenis kaki sembahyang yang duduk kaki mengaji, orang mengaji, duduk dalam majlis ilmu mengaji fiqh. Tahu-tahu tengok ada seorang tu sembahyang tak betul, dia angkat takbir tak betul dah, Allahu Akbar, panjang terik. Itu rukun qauli tu, salah sebut tak sah sembahyang. Allahu Akbar, panjang. Salah ni kita dengar tu sembahyang salah. Ni. Siapa berani pergi duk tegur dia kata dia punya takbir tu salah? Kita boleh pergi jumpa kawan kita, kita kata apa? Hang dengar dah haji tu dia takbir macam mana? Kita aku dengar. Tu salah takbir macam tu. Itulah aku pun tahu kata salah. Inilah jenis tak mengaji. Orang pergi duk main mengaji, dia tak main. Hal tu duk sembahyang salah. Dia duk sembang dua-dua orang ni. Apa? Apa kau tu dapat? Ada salah macam tu. Baru ni singgah sembahyang dekat RNR. Ada seorang tu sembahyang tepi sia tuan-tuan. Dia ambil duduk dalam saf sembahyang subuh sekali. Dia ambil beg dia tu, dia naik motor agaknya, dia tak beg tu jadi seorang, dia beg tu duduk tepi dia. Jadi saya terpaksa lah, takkan saya nak angkat beg dia, aku tak kira dia berhenti sembahyang kita angkat beg dia tak belakang lagi, dia ingat nak curi kita apa, dia tak beg dia tu, kita pun terpaksa lah sembahyang tepi sebelah sana, sambung sah tu dengan beg tu, harap tak terputus lah sah tu kan. Dia punya baca lah tuan-tuan, punya asyik lah, dia makmum. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia makmum. Waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita punya kuat dia macam tu kan. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibat. Kita dua at-tahiyyatul. Yang betul terikut dengan dia. Allah Jalla, subhanallah. Lepas mayang nak tegur, kata benda tu tak boleh. Nak tegur tu macam nak terjabut jantung aku nak tegur tak tegur, nak tegur tak tegur. Harap-harap tu dia tak jumpa dengan kita. Kalau lepas bagi salam dia tuang balik tu lega, pasal tak sempat tak payah nak tegur. Tengok-tengok dia tunggu lagi. Elok kita pakai kasut tu dan tiba-tiba dia duduk tepi kita. Allah, nak tegak tak tegak, kena tegak. Hari tu seorang sembahyang tepi saya pakai selok koyak dekat lutut. Duduk tahiyat, tengok-tengok lutut tengah-tengah macam tu. Pasal apalah dia ambil sembahyang tepi aku tahu. Lagi kalau tak tegak macam mana? Dia tu sembahyang tak sah. Sembahyang jauh-jauh tuan-tuan sekalian daripada rumah pergi sembahyang dekat masjid. Dia pergi sembahyang dekat masjid. Sudah pasti dia harap sembahyang dia sah, tapi lutut koyak. Memang nampak kalau bawah lutut okey lagi. Duduk betul-betul atas lutut ni selok jeansnya. Ish, nak tegur tak tegur, nak tegur tak tegur. Tuan-tuan silap Sayyid Muhammad. Tuan-tuan,
Elok-elok bagi salam. Dia duduk bila? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia tuang terus. Belah, bro, start motor balik. Lega aku. Tapi subhanallah, tuan-tuan, bila kita nampak ada sahabat-sahabat kita buat salah dalam urusan ibadat, kita kena buat apa? Tegur. Pasal apa? Allah ustaz, takkan yang tu pun dia tak tahu. Tuan-tuan, bukan semua benda yang kita tahu orang lain tahu. Kita dulu pun tak tahu. Ada seorang sahabat Nabi SAW nama Muawiyah bin Abdurrahman, semayang dengan Nabi SAW. Tengah-tengah duduk semayang, dia jadi makmum, dia duduk belakang, Nabi jadi imam. Ada seorang bersin lah semayang, bersin. Dia boleh kata apa? Yarhamkumullah. Dia doa kawan tu. Geng-geng yang duduk tepi-tepi ni, geng-geng mengaji ni, apa orang ni dalam semayang mana boleh duduk doa lagu tu, geng-geng ni. Habis-habis semayang, dalam riwayat tu cerita semua pakai duduk kecoh lah, kecoh duduk perhati dia. Dia tak puas hati sebab dia tak tahu. Dia ingat benda dia buat tu betul. Sebab Nabi SAW pesan, bila orang bersin, doakan tu hak seorang mukmin. Kan? Dia buatlah macam mana Nabi SAW suruh. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu dia tengok semua perkara tengok. Dia kata apa? Tengok apa? Lebih kurang gitulah. Habis semayang saya Muhammad, Nabi suruh Nabi suruh duduk diam dan Nabi panggil dia. Nabi kata dalam semayang tak boleh. Dia kata tak ada orang yang nasihat aku dengan penuh kelembutan, dengan kebaikan, dia tak menengking pada aku melainkan baginda Rasul SAW. Pasal apa Nabi SAW tegur dengan penuh kelembutan? Pasal Nabi anggap dia tak tahu. Pasal apa orang lain duduk jeling ada macam tu? Pasal dia menganggap takkan yang tu pun tak tahu. Tu ada beza. Kita berhenti sekejap untuk azan. Kita sambung sikit. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'alah. Sama juga dengan kes bila orang Arab Badui tu main kencing dalam masjid kan? Para sahabat pun duk tunggu. Dia ni pergi kencing dalam masjid pula. Tak boleh bayang tak kalau kita tengok tiba-tiba ada seorang main kencing dalam masjid ni. Maka tak selamat lah kawan tu. Yang kawan yang tunggu nak smash pun ada ke, yang kawan tu kaki rakam pun ada. Ni viral video. Dan apa Nabi SAW buat? Nabi kata apa? Biar dia kecil pergi habis tu. Dia suruh kencing. Habis tu lepas-lepas kencing Nabi suruh apa? Para sahabat pula, lepas tu standby je. Nabi nak pergi arah apa? Nabi kata pi, kami pi. Kan? Pi ambil ayak pula, pi lompi curah pula. Dia kata lah, dia kencing, dia curah sendiri. Dia macam tu lah kan. Kami pula kena pi dah, pi curah pula. Habis curah dah salat Jumaat baru Nabi panggil dia. Misal ni masjid ni tak boleh kencing lah ni. Masjid ni kita tempat kita ibadat, solat apa semua. Dia kata semua. Oh, baru dia tahu. Dia pun kata, ya Allah, engkau rahmatilah aku, engkau merahmatilah Muhammad. Ya Allah, engkau jangan rahmati yang lelek ni. Ni pun bara juga. Pasal apa? Beza di antara salat Jumaat, meletakkan seorang itu tak tahu, itu membuka ruang kepada kita untuk menasihat. Betul tak ni? Bila kita sebut apalah yang ni pun tak tahu, takkan yang ni, takkan bodoh sampai yang ni pun tak tahu. Dah, bukan semua benda yang kita tahu orang tahu. Macam tu ni. Kita dulu pun saya tak tahu tuan-tuan, semenjak duk main mengaji ni lah sikit-sikit reti. Tapi banyak benda lagi yang kita tak reti. Maka peranan sahabat-sahabat kita menasihati bila ada kekurangan dalam urusan ibadat. Yang keempat tuan-tuan, apa yang kita nak orang buat kat kita, kita buat kat dia. Apa yang kita tak mau orang buat kat kita, maka kita jangan buat kat dia. Itu kasih sayang. Kita suka bila orang jumpa kita senyum kat kita, kita senyumlah kat orang bila jumpa dia. Tengok ni, bila kita susah kita harap orang tolong kita, waktu orang susah kita tolong orang. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tak suka orang tipu kita, kita jangan tipu orang. Tak suka orang jerit-jerit tengking kita, kita jangan jerit-jerit tengking kat orang. Itu je kasih sayang ni tuan-tuan. Allahumma salli. Dan Nabi SAW kata apa? Bila sebut kasih sayang sama orang mukmin ni tuan-tuan, bukan pasal apa-apa. Orang kampung saya sebut love for no reason, dia kata. Cinta yang tidak bersebab. Kalau kita cinta kat seorang pasal dia handsome, satu hari dia boleh hilang handsome dia. Kita cinta kat seorang sebab dia kaya, anytime boleh hilang kaya dia. Sallallahu alaihi wasallam.
Cinta dia semata kerana Allah. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Tiga perkara, yang ada tiga perkara ni pada diri kamu, maka kamu akan mendapat kemanisan iman. Sedap ibadat, lazat ibadat, khusyuk ibadat, manis iman tu. Salah satunya apa? Kamu mencintai saudara kamu, dan tidaklah kamu mencintainya melainkan semata-mata kerana Allah. Boleh? Ni orang Islam. Tuan-tuan, jangan duk bergaduh sama-sama orang Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, ni perintah. Berpegang teguhlah kamu, salli ala Sayyidina Muhammad, pada tali Allah dan jangan pecah belah. Allah perintah. Ni perintah Allah. Tali Allah tu maksud Islam. Kita ni semua orang Islam dah, tuan-tuan. Tak patut bergaduh. Tolonglah, carilah tang mana titik persamaan, daripada duk cari titik untuk berseteru. Ni tak ngam mengaku tang ni, tak ngam mengaku tang tu, tak betul mengaku tang ni, tak betul mengaku tang tu. Cuba cari tang mana kita ada titik dengan dia. Tahu tak kita titik dengan tang mana? Islam. Yang tu je. Tak ada titik yang paling kuat lagi daripada titik yang nama dia Islam. Kita tak ada right dan tak ada hak langsung untuk balah. Tuan-tuan tengok kawan sebelah tu, mungkin yang itulah nanti yang akan pi cari kita dalam neraka, tuan-tuan. Mungkin yang tu, mungkin yang duduk sebelah kita tu. Nabi SAW cerita, tak ada orang yang bersungguh-sungguh selepas daripada Islam ni melainkan dia minta permohonan dia yang ni. Oh, ada seorang ni, dia pi menghadap Allah nanti bersungguh minta ni. Mudah-mudahan kita jadi ahli syurga Allah. Amin. Yalah. Bila kita sama-sama ahli syurga ni, kita boleh berjumpa. Boleh berjumpa sama-sama ahli syurga, duduk sembang, duduk melepak sama-sama. Waktu tu tak ada semayang-semayang lah. Tak ada duduk semayang, tak ada apa, tak ada, relax, seronok je, seronok aja. Kira momen kita tu enjoy aja. Enjoy aja, tak ada. Tak ada dah nak terbeban dengan apa hukum taklif dah. Seronok duduk sembang. Kita ada kawan seorang kat dunia dulu ni, kawan kita ni, dia ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang masjid juga. Orang masjid juga. Kenal lah, kita kenal lah dia. Kira bukan orang jahat sangat. Duk main masjid, kita duk kenal dia, semayang pun biasa-biasa sekali. Jumpa masjid dia ni adalah, kira nombor dekat handphone dia tu lah, nombor telefon AJK masjid ustaz-ustaz dah lah. Maksud bukan orang jahat sangat, tapi ada dia buat dulu dalam hidup dia yang menyebabkan dia masuk neraka. Dia buat dosa dia lebih banyak daripada pahala dia, dia duduk dalam neraka. Kita geng-geng ahli syurga dia duduk sembang-sembang. Ish, mana kawan kita si Fulan tu lah, sebut nama lagi, kok kenal dengan siapa-siapa pula nama kan, kita buat nama Fulan lah. Kan, mana kawan kita, nama mau kawan kita pula, yang mana satu tu, Allah yang duduk main masjid tu, Saudara Muhammad, yang duduk main masjid tu, yang kalau dia pakai motor tu, yang tempat dia pakai motor tu mesti tempat yang bubuk parking penceramah, tak tu selalu bagi yang tu. Contoh standard lah tuan-tuan ayat tu. Subhanallah, faham, tak faham sudah lah. Dia tak kelas sebab dia, halah kawan kita semua tu. Oh, betul juga lah. Mana dia pergi ya? Kita pun pergi tanya, Allah, kawan kami ni dia duduk mana? Rupa-rupanya duduk dalam neraka. Kita pun minta ke Allah, ya Allah. Ni Nabi kata apa ni? Tak ada orang yang bersungguh-sungguh minta melainkan orang ni. Dia kata, ya Allah, ada kawan kami dulu waktu hidup kat dunia dulu, dia ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, semayang sama kami, puasa sama-sama dengan kami, pergi haji sama-sama kami, tapi kami tak berjumpa dia dekat syurga, ya Allah. Dia duduk dalam neraka.
Ya Allah, boleh tak keluarkan dia daripada neraka? Tahu apa Allah buat? Allah ubah dia, pakaikan dia dengan satu pakaian ataupun kejadian yang neraka tak boleh bakar dia. Allah kata, kamu pergi masuk sendiri dalam neraka, kamu pergi buat keluar dia. Boleh tak Allah kata, keluarkan dia daripada syurga, daripada neraka? Boleh tak? Boleh. Allah suruh kita yang pergi. Kita sendiri turun masuk redah dalam neraka ni sampai peringkat lutut ni. Masuk redah, pergi cari, jumpa. Lah, hang duduk dalam ni pasal apa lah? Aku duduk pesan dekat hang dulu, hang tak mau dengar. Kata bau pada muka hang apa semua. Dia kata, saduk betar lah. Kata, aku kena teruk dah ni. Kata, jom keluar. Pegang dengan dia, buat keluar atas sekalian Ustaz Syamad. Sebab tu, dua benda nak bagi jadi sampai macam ni. Nombor satunya, kenai. Nombor satu, kenai. Tak kenal tak carilah. Nak kenal nak pergi jumpa macam mana? Dia lah ni. Nama tahu lah dia duduk kat mana tahu lah. Kenal lah, kenal. Nombor dua tuan-tuan tahu, sayang. Sayang. Kalau tak sayang nak pergi cari tak? Ya Allah, kawan saya seorang yang duduk kat taman saya tu, dia tu duduk mana tak lah ni? Duduk dalam neraka. Baik pergi kat dia. Ya Allah, meluat aku mereput lah betul lah. Ni dulu dia kelis suruh dengan aku, macam tu lah kot. Tapi kalau sayang, pergi cari. Sebab tu jangan bergaduh sama-sama orang Islam. Jangan bergaduh. Kalau boleh nak nasihat semua orang, cari titik pertemuan. Dan tak ada titik pertemuan yang sangat hebat melainkan yang nama dia Islam. Tapi tuan-tuan tahu ataupun tidak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Nabi sebut bahawa perpecahan umat ni akan berlangsung sampai ke hari kiamat. Tak boleh nak lari. Sebab dia terkait dengan sebuah doa yang Allah tak makbulkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqbala dhata yawmin minal 'aliyah hatta idza marra bi masjidi Bani Muawiyah dakhala faraqa'a fihi rak'atain wa sallaina ma'ahu wa da'a rabbahu tawilan thumma insarafa ilayna faqala sallallahu alaihi wasallam sa'altu rabbi thalathan fa'atani thintain wa mana'ani wahidatan sa'altu rabbi alla yuhlika ummati bisanati fa'ataniha wa sa'altu alla yuhlika ummati bilaraqi fa'ataniha wa sa'altuhu an la yaj'ala ba'sahum bainahum famana'aniha. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu cerita, satu hari Nabi SAW mai daripada tempat yang tinggi. Ketika melewati Masjid Muawiyah, Nabi SAW masuk dan kemudian Nabi SAW solat 2 rakaat. Kisah dia, masuk Nabi SAW, maka kami pun masuk solat bersama dengan Nabi SAW. Seronoklah para sahabat dapat semayang dengan Nabi SAW. Seronok tuan. Saya Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina. Lalu Nabi SAW masuk, Nabi SAW sembahyang 2 rakaat dan Nabi SAW berdoa dengan doa yang begitu panjang. Panjang sungguh doa Nabi SAW, panjang. Para sahabat duk tengok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, doalah, doa apa? Doa bagi Allah satu padukan hati orang-orang Islam di Malaysia ni khususnya. Tak mau ada duduk bergaduh-gaduh, duduk debat sama-sama kita. Saya semangat. Nama muzakarah ilmu tapi berdebat. Sana Allah Muhammad. Saya semangat. Endingnya kau nu kata Allah. Sampai ke tahap sanggup nak kafirkan sama-sama orang Islam. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Tadi saya tertinggal satu kisah tadi yang dia kata nak masuk bom dekat dekat dalam disko lampak tu kan. Mau nak minum arak tu bom kat situ dia kata. Tahu Syekh kata apa kat dia? Tu patah balik tu, saya ingat patah balik kamu. Lagi lupa. Dia kata apa? Kalau kamu pergi bom depa tu, depa mati tengah minum arak, agak-agak depa pergi mana? Oh, mati depa masuk neraka lah. Nah, mati ending dia tengah minum arak kan. Fa innamal a'malu bil khawatim, sungguhnya amal Allah kira akan menghujung dia. Dia mati tengah minum arak, masuk neraka, dia mati susah besar. Lalu kata Syekh kat dia kata apa? Betul lah, kamu telah melaksanakan apa yang syaitan nak kepada umat Islam. Syaitan nak apa? Syaitan nak orang Islam semua mati masuk neraka. Kamu dah buat dah kerja syaitan tu. Syaitan tak ada buat dah kerja dia. Tugas kita bukan nak pastikan orang masuk neraka. Tugas kita nak bawa semua orang masuk syurga. Itu tugas. Nah, okey, balik kisah. Doa Nabi SAW, doa panjang, subhanallah. Lalu sallallahu alaihi Muhammad. Lalu sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW pun berpaling ke arah, Nabi SAW pun beralih ke arah para sahabat. Nabi SAW bersabda, aku memohon 3 perkara kepada Allah, maka Allah mengurniakan kepada aku 2 perkara, dan Allah menolak 1 perkara. Apa yang Nabi SAW doa dan apa yang Allah terima dan apa yang Allah tolak. Aku memohon agar Allah tidak membinasakan umatku dengan kelaparan, dengan dia panggil apa? Kebuluran yang menyeluruh. Semua orang kena kebuluran dan Allah memakbulkan. Ada orang yang kena, tapi ada orang ramai lagi yang tak kena. Maksudnya kebuluran yang menyeluruh tu tak ada. Aku berdoa untuk tidak membinasakan mereka dengan ditenggelamkan. Tak ada semua seluruh alam tenggelam macam cerita zaman Nabi Nuh AS. Allah makbulkan. Ini 2 benda besar. Dan aku berdoa agar tidak menimpakan permusuhan di antara mereka, lalu Allah menolaknya. Yang ni sama-sama orang Islam bergaduh, berkelahi sama-sama, akan terus ada sampai hari kiamat. Allah tolak. Pasal apa? Pasal itu yang paling ringan yang akan ditimpakan kepada umat. Kita rasa berat dah, berat kan. Tu ingat suka ke tengok dalam Facebook kau ni kata kau ni perli-perli, sakit nanti kita. Geram. Hak ni pasal apa? Kata kau orang Islam sendiri. Pasal apa ni? Dengan berpegang dengan hujah dia tu menyebabkan sanggup mengatakan orang lain ni sesat, orang ni buat tak betul, orang ni neraka. Subhanallah, geram kita. Tapi tuan-tuan, sabarlah sebab doa Nabi tang ni tak dimakbulkan. Pasal apa? Walaupun nampak berat di sisi kita, tapi dia paling ringan di sisi Allah SWT. Allahumma salli ala sayyidina. Hadir riwayat Imam Muslim. Sejarah membuktikan perpecahan dalam kalangan umat Islam dia telah berlaku dan akan terus berlaku. Tak boleh bayang pada zaman Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berlaku pertembungan dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali menantu Nabi, Sayyidina Aisyah isteri Nabi. Kalau tuan-tuan duduk pada posisi itu, tuan-tuan nak duduk belah siapa? Tu nak duduk belah Sayyidina Aisyah, tuan-tuan kata Sayyidina Ali salah, sedangkan dia salah seorang daripada pemuda syurga. Kalau tuan-tuan duduk sebelah Sayyidina Aisyah, Sayyidina Ali, tuan-tuan akan kata Sayyidina Aisyah salah, sedangkan dia isteri Nabi SAW yang dibawa gambarnya sallallahu alaihi wasallam dibalut dengan sutra berwarna hijau oleh malaikat Jibril, tunjukkan Nabi ini isteri kamu. Dan disucikan dia dengan ayat dalam Al-Quran bila dia difitnah. Hebat tak? Hebat. Kita nak duduk belah siapa? Mai pula pertembungan di antara kelompok Sayyidina Ali bertembung pula dengan Sayyidina Muawiyah. Jangan siapa berani kata Sayyidina Muawiyah salah. Sedangkan Quran yang dia duduk baca tu, dia salah seorang daripada pencatat dia. Sayyidina Muawiyah merupakan salah seorang daripada penulis wahyu. Nak duduk bahagian siapa ni? Fitnah start bila berlaku fitnah perpecahan umat ni? Kata Sayyidina Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu,
bila ditanyakan kepada dia oleh Sayyidina Umar, wahai Huzaifah, Sayyidina Muhammad, siapa yang Nabi maksudkan dengan kematian dia akan pecah pintu fitnah? Bila mati dia pecah pintu fitnah, siapa? Kata Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, kamu wahai Umar. Bila Sayyidina Umar wafat, pintu fitnah pecah. Kalau terbuka boleh tutup balik. Pecah ni maksud daripada situ dia akan semakin besar, makin besar. Kita ni duduk ni pada zaman kemuncak fitnah lah. Allahumma salli alaihi. Daripada situ perpecahan ni tuan-tuan, Sayyidina Sayyid Muhammad dia boleh jadi dua. Satu daripada masalah usul atau masalah pokok agama tu. Ini satu perpecahan. Tapi yang paling banyak perpecahan ni ialah pada sisi furu' ataupun cabang-cabang yang tak melayakkan seseorang untuk mengkafirkan saudara se-Islam dia hanya pada perbezaan-perbezaan furu'. Sampai muncul beberapa fahaman Sayyidina Syekh Muhammad yang bercanggah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Jahmiyah, Mujassimah, Sayyidina Syekh Muhammad dan yang lain-lain lah. Allahumma salli, banyak lagi kita nak sebut satu-satu. Sayyidina Syekh Muhammad dan Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, iftaraqal yahudu ala ihda aw thintaini wa sab'ina firqatan wa tafarraqatin nasara ala ihda aw thintaini wa sab'ina firqatan wa taftariqu ummati ala 73 firqatan. Ini Nabi SAW sebut hadis riwayat Abu Daud. Ini yang kita akan berhadapan sampai hari kiamat. Kata Nabi SAW, golongan Yahudi berpecah kepada 71 atau 72 golongan. Adapun golongan Nasrani akan berpecah kepada 71 atau 72 golongan. Dan umatku akan berpecah kepada 73 golongan. Hadis riwayat Abu Daud. Sayyidina Syekh Muhammad. Yang ni Nabi SAW sebut tentang berpecah tu berapa jumlah. So kita tahu umat Nabi Muhammad kita ni akan pecah pada 73. Satu aja yang betul. Masalah dia tuan-tuan ialah semua orang akan kata dialah yang betul. Betul tak ni? Tak asal dalam kereta on the way nak main dah lalang jam tu tengok duk baca. Dia duk main hantar. Tadi saja ada dua isu yang dalam kereta tadi ni. Satu isu, satu ajaran yang dibawa yang dia berhujah tentang akidah menggunakan akal dia sendiri. Dan perkataan-perkataan yang dia sebut tu memang betul-betul menyalahi daripada Sayyidina Syekh Muhammad perkataan akidah yang sebenar. Betul-betul salah, terang-terang salah. Saya baca kat ruangan komen tu, ada komen tu. Dia kata, dalam komen tu saya ada screenshot tu. Dia kata, kalau macam ni punya penjelasan pun orang kata dia sesat, saya tak tahu lagu mana lah. Dia kata orang yang menegur guru dia tu kata salah, dia kata orang tu pula sesat. Ada seorang pula sambung pula komen, inilah orang yang sesat sebenar-benarnya. Dia kata gitu. Tapi dia pun tak tahu kata dia orang sesat. Saya cuma kesian dekat dia. Dan dia ni telah dilarang untuk mengajar, termasuk di Selangor, di Kedah, di Pulau Pinang, bahkan negeri-negeri di seluruh Malaysia ni dah keluar surat larangan. Sayyidina Syekh Muhammad dia mengajar sebab cara-cara dia mengajar itu bercanggah daripada Sayyidina Syekh Muhammad ajaran cara yang sebenarnya. Yang keduanya tadi ada satu isu lagi, seorang muslimat yang mengajar ni muslimat Sayyidina Syekh Muhammad. Tapi cara penyampaian dan cara dia syarah tu salah, tak kena sebagaimana tu. Dia cerita dia bergaduh sama-sama, dia pun ada orang bertahan, ada orang bertahan. Alhamdulillah kami akhirnya tahu kata salah. Risaunya kita, subhanallah. Benar risaunya. Bahkan ada orang yang sampai ke tahap dia tak payah semayang,
Dan dia kata dia betul. Bila semua orang kata aku tak betul, itulah menunjukkan yang aku betul. Tak jam kita tak. Itu je dalil yang sungguh, dia kata. Bila semua orang kata saya tak betul, itulah menunjukkan yang saya berada pada jalan yang betul. Kita pun dah garuk kepala, betul ke aku? Kita pun tak tahu tuan-tuan. Inilah fitnah. Dan dia guna ayat ni, 73 pintu, 73 jalan, yang sampai hanya satu jalan. Sekali dengan lagu dia pun lekar tu. Dia kata dia lah yang satu tu. La haula wala quwata illa billah. Cumanya ada sebuah hadis yang lain juga riwayat Abu Daud. Yang ni dia cerita siapa yang betul itu. Ala inna man qablakum min ahli alkitab iftaraqu ala 72 millatan. Wa inna hadhihi al-millata sataftariqu ala 73 thintani wa 70 fi an-nar wa wahidatun fil jannah wa hiyal jamaah. Disebut perkataan, ketahuilah sesungguhnya golongan ahli kitab sebelum daripada kamu akan berpecah kepada 72 ataupun 73 golongan. Dan golongan ini, yakni Islam, akan berpecah kepada 73 golongan. 2 golongan akan ke neraka, 72 golongan akan ke neraka, dan 1 golongan akan ke syurga, iaitu al-jamaah. Allahumma salli alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat yang lain lagi cerita pula siapa lagi yang akan selamat tu. Kata Nabi SAW, hadis riwayat Imam At-Tirmizi, wa taftariqu ummati ala 73 millatan kulluhum finnar illa millatan wahidatan. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Dan akan berpecah umatku kepada 73 golongan, semuanya akan dimasukkan ke dalam neraka melainkan 1 kumpulan saja. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka? Nabi SAW menjawab, apa yang aku berada di atasnya dan sahabat-sahabatku. Di sinilah munculnya perkataan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Walladhi nafsu bi Muhammadin biyadihi la taftariqanna ummati ala 73 firqatan wahidatun fil jannah wa 72 fil nar. Qila ya Rasulullah man hum? Qala al jamaah. Dan demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, akan berpecah umatku kepada 73 kumpulan. 1 kumpulan saja akan masuk syurga dan 72 kumpulan lagi akan dimasukkan ke dalam neraka. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka? Nabi menjawab, al-jamaah. Tuan-tuan, 3 sebab berlakunya perpecahan ni. Penutup dah ni, habis lah 5 minit lagi berhenti. Yang pertama, tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini punca perpecahan yang pertama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, mengambil sebahagian saja daripada agama, meninggalkan sebahagian. Tak mau pecah, ambil seluruh agama. Buat semua yang Allah perintah, tinggal semua apa larang. Tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Nescaya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita tak akan berpecah. Yang ketiga, tuan-tuan, ialah disebabkan kejahilan. Kejahilan ni salah satu faktor penting yang menatijahkan kepada perpecahan. Sebab apa? Sebab tidak ada ilmu. Dan pasal apa makin nak kiamat makin banyak orang berpecah? Sebab Nabi SAW cerita dekat, dan di antara tanda-tanda kiamat ialah berleluasanya kejahilan kerana diangkat ilmu. Maka sebab itulah kita tengok makin banyak, makin lama makin banyak orang berpecah. Kita sama-sama doakan agar kita ni, tuan-tuan sekalian, Ustaz Muhammad, cukup-cukuplah dengan berpecah. Nah, Salih Al-Syamad, kita kena cari titik pertemuan kita, duduk baik-baik sama orang Islam. Paling tidak yang duduk dalam masjid dengan saya ni lah malam ni, tak payahlah, cukup-cukuplah kita bergaduh atas benda-benda yang lain. Nah, kita ni sama-sama orang Islam dan kita nak masuk syurga sama-sama. Mudah-mudahan Allah jauhkan daripada hati-hati kita ni sifat kebencian di antara sama-sama orang Islam. Kita ada musuh yang betul-betul punya musuh. Orang Islam bukan musuh kita.
Orang Islam adalah saudara kita yang kita kena jaga elok-elok. Mudah-mudahan kita kat sini tak berpecah dah. InsyaAllah mudah-mudahan lah. Cukup-cukuplah kita duduk atas satu jalan dan satu dasar yang nama dia Islam, dan kita sama-sama nak masuk syurga Allah SWT, insyaAllah. Cukup sekadar tu untuk malam ni. Mudah-mudahan jadi manfaat untuk saya, manfaat untuk kita semua. Ada sikit pengumuman tuan-tuan sekalian, sallallahu alaihi Muhammad. Saya bangunkan satu madrasah di Tanjung Minyak, Melaka. Lah ni dalam 50% siap dah. Untuk fasa yang pertama ada masjid, ada asrama pelajar. Kemudian fasa kedua kita nak buat rumah warga emas dan juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, rumah guru dan kaki tangan. Kos keseluruhan projek tersebut, Khairul ada buku nota. Saya cermat, kos keseluruhan projek tersebut mencecah 5 juta ringgit. 5 juta. Alhamdulillah kami setakat sekarang ni dah dapat sekitar 2 juta untuk proses lah. Ada 3 juta lagi nak cari. Dan kami cadang nak siapkan fasa pertama cukup tahun ni, sebab tahun depan dah nak masuk. Pengajian kita dekat sana sama macam pengajian kita di Kedah. Kita sediakan pengajian percuma untuk pelajar-pelajar kita. Kalau di Kedah kita ada kompleks, ada warga emas, ada semua. Di sana pengajian tumpuannya ialah tahfiz. Tetapi pengajian kita di Melaka ini, kita nak buat pengajian pondok menggunakan kitab Turath. Yang tu, kalau tahfiz pergi mengaji dekat Kedah. Kalau pengajian pondok kitab Turath tu, kita akan mengaji di Melaka. Nak kena balik mengaji macam tu dah. Sebab semangat Tok Kilau, Mak Kilau. Bukan semangat M.Dok Kilau. Semangat Mak Kilaunya pasal kita kena balik mengaji kitab-kitab Taurat. Jadi insya-Allah saya cermat tuan-tuan, yang kami cadang biiznillah dengan izin daripada Allah, sallallahu alaihi wasallam, kami nak siapkan hujung tahun ni, dan kami nak sallallahu alaihi Muhammad harap dapat kutipan di dekat belakang sana, dekat luar sana kita buat jualan wakaf untuk pembelian tanah, pembangunan dan pengurusan Ma'had Darul Faizin Cawangan Melaka. Nilai satu lot RM50 sahaja. Dan tuan-tuan yang beli satu lot tu, kami akan hadiahkan buku ni. Buku ni dalam dia ada doa-doa setiap hari yang tuan-tuan baca selepas daripada subuh dan lepas pada asar. Ada doa-doa supaya Allah jauhkan kita daripada musibah dan wabak ni, tuan-tuan. Dan daripada Fatihah sampailah doa Abu Darda, ada 12 doa setiap hari. Dan ni sebenarnya buku nota, tapi di depan dia ada, dan termasuk 10 ayat terawal dan 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi. Kami bagi percuma kepada orang yang beli wakaf RM50 tu. Kalau tuan-tuan tak bawa duit, ada tabung ada dekat situ, sallallahu alaihi Muhammad, tuan-tuan masuklah takat mana yang tuan-tuan rasa tuan-tuan nak bagi. Tuan-tuan niatlah wakaf. Yang tu kami akan himpun cukup RM50, kita akan kira satu lot wakaf yang dikongsi bersama. InsyaAllah tuan-tuan. Tapi yang bagi RM50 dia akan dapat satu buku nilai hadiah daripada saya, insyaAllah. Mudah-mudahan jadi manfaat pada kita semua. Saya minta ampun, minta maaf salah silap. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.